Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, dalam pertemuan antara Maghrib dan Isyak sehingga jam 8.30 malam nanti, kita nak sama-sama menelusuri sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah, dengan harapan mudah-mudahan ada pengajaran, ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang perumpamaan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan. Dan perumpamaan, misalan, contoh adalah sesuatu yang penting di dalam berkomunikasi dengan manusia. Sebab itu Al-Quran banyak membawa perumpamaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membawa perumpamaan. Kita dah tiba pada riwayat 2872 daripada kitab hadis Sunan Tirmizi, ahlan Fatimah Az-Zahra Haifa di ruangan TikTok, kemudian Wagina Sikun, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin, Adnan Maira, Ridwan Tagab, Siti Zabidah Hasan, Roslan Miasin, dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan Facebook. Ahlan kepada semua. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk perumpamaan yang baginda pernah sabdakan berkenaan tentang solat, puasa dan juga sedekah. Riwayat 2872, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Aban bin Yazid qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Zaid bin Sallam anna Aba Sallam haddatsa anna Al-Harith Al-Ash'ari, sesungguhnya sahabat Nabi Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini hadis yang panjang. Inna Allah amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk menyampaikan kepada umatnya 5 perkara. Ayya'mala biha, untuk diamalkan dengan kelima-lima perintah tersebut. Wa ya'mura, dan Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk menyuruh Bani Israel ayya'malu biha, untuk beramal dengan kelima-lima perintah ini. Wa innahum, dan sesungguhnya baginda iaitu Nabi Yahya kada hampir-hampir ayyubti'a biha, lambat dalam menyampaikan perintah Allah kepada Bani Israel. Lambat sedikit, Nabi Yahya lambat untuk menyampaikan perintah Allah tersebut kepada Bani Israel. Maka sepupu Nabi Yahya iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, Inna Allah amaraka, sesungguhnya Allah, mereka ini satu zaman, Nabi Yahya, Nabi Isa satu zaman. Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu wahai Yahya bi 5 kalimat, dengan 5 perkara, lita'mala biha, agar kamu beramal dengan 5 perkara tersebut, wa ta'mura, dan agar kamu memerintahkan Bani Israel ayya'malu biha, untuk beramal dengan 5 perkara tersebut. Fa imma, maka sama ada, an ta'murahum, kamu sendiri menyuruh Bani Israel, wa imma, ataupun an amurahum, biar aku yang menyuruh Bani Israel melakukan 5 perkara ini. Apakah 5 perkara ini? Kita akan lihat sebentar lagi. Maka bila Nabi Isa berkata begitu, sampaikan wahai Yahya, kalau engkau tidak sampaikan, aku yang akan sampaikan.
Faqala Yahya, maka berkata Yahya, akhsha, aku khawatir, in sabaqtani biha, jika kamu wahai Isa mendahuluiku dengan menyampaikan, dengan menyuruh 5 perkara kepada Bani Israel, ayyuk safabi, maka aku ditelan bumi, au u'adzab, ataupun diseksa oleh Allah. Fajama'an nas, maka Nabi Yahya segera mengumpulkan manusia Bani Israel fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Famtala'a, maka telah penuh Baitul Maqdis. Wa qa'adu, sehingga Bani Israel mereka telah duduk ala syuraf, pada tempat-tempat tinggi dalam Baitul Maqdis, maksudnya di atap dan sebagainya. Penuh Baitul Maqdis dengan Bani Israel bila Nabi Yahya kumpulkan mereka untuk menyampaikan perintah dan pesanan Allah kepada mereka. Faqala, maka berkata Nabi Allah Yahya, inna Allah amarani bi 5 kalimat an a'mala bihinna, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan 5 perkara agar aku sendiri beramal dengan 5 perkara ini. Wa amurakum, dan Allah memerintahkan aku untuk menyuruh kamu, an ta'malu bihin, agar kamu juga mengamalkan 5 perkara ini. Apakah 5 perkara ini? Maka berkatalah Nabi Allah Yahya, awwaluhunna, yang pertama, an ta'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyirikkan, menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Maka yang pertama, perintah Allah daripada 5, sembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kemudian Nabi Yahya memberikan perumpamaan, memberikan contoh. Maka berkata Nabi Yahya, wa inna mathala, dan sesungguhnya perumpamaan, contoh, man asyraka billah, seorang makhluk yang menyekutu dan mensyirikkan Allah, kamathali rajulin, adalah seperti perumpamaan seorang lelaki, ishtara abda, yang dia telah membeli seorang hamba, min khalisi malihi, daripada hartanya semata-mata. Bukan dia dapat percuma, bukan dia diberikan hadiah, dia beli seorang hamba dengan harta dia semata-mata. Bizahabin, sama ada dengan emas, awarkin, ataupun dengan perak. Faqala, maka dia pun bercakap kepada hamba dia, hadhihi dari, ini adalah rumahku, wa hadza amali, dan ini adalah pekerjaan untukku yang kau kena buat. Fa'mal, maka buatlah kerja, wa addi ilayya, dan tunaikanlah tanggungjawab kamu kepadaku. Sebab zaman dulu ada hamba, maka dia kata, aku dah beli engkau, maka engkau hendaklah lakukan tugasan-tugasan ini untukku. Namun apa yang berlaku? Fakana ya'mal, maka hamba ini telah bekerja, wa yu'addi, dan telah menunaikan tanggungjawab, ila ghairi sayyidihi, kepada orang lain selain tuan dia. Fa ayyukum, maka siapa di antara kamu, yarda, yang gembira dan redha, ay yakuna abduhu kadzalik, yang mana dia mempunyai hamba seperti ini. Okey, zaman kita tak ada hamba. Contohnya adalah pekerja. Contoh, kita ada pekerja, kita pada waktu itu bagi kerja kepada dia, kita bagi gaji kepada dia, tapi dia langsung tak buat kerja. Dia pergi buat kerja untuk orang lain yang tak bayar gaji dia, yang tak bagi apa-apa benefit, kelebihan kepada dia. Dia pergi buat kerja untuk orang lain. Adakah seorang majikan suka ada pekerja macam ni? Maka Nabi Yahya memberikan perumpamaan, Allah bagi segala-galanya kepada kita, lalu kita mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk, dengan sesuatu yang tidak memberi apa-apa kepada kita. Maka ini salah satu daripada 5 pesanan, 5 perintah, iaitu sembahlah Allah, jangan mensyirik, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah yang kedua, kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, wa inna Allah amarakum bis salah. Tapi Nabi bawakan kisah ini nak menerangkan perumpamaan yang Nabi Yahya berikan kepada Bani Israel.
supaya kita faham. Kadang-kala kat dunia, kadang-kala orang persoal, kenapa perlu aku beribadah? Kenapa perlu aku buat itu dan ini? Sebab pada waktu itu Allah dah berikan kepada kita macam-macam, segala-galanya. Dan pada waktu itu kita patut membalas, atau kita patut menyembah Allah dan menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Yahya menyebut perintah yang kedua, wa inna Allah amarakum bis salah, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menunaikan salat, wahai Bani Israel. Fa idza sallaitum, maka apabila kamu menunaikan salat, fala taltafitu, maka janganlah kamu hilang tumpuan, jangan berpaling, jangan pada waktu itu tertoleh. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yansibu, telah menetapkan wajhahu, pandangan dan perhatiannya, liwajhi abdihi fi salatih, pada perhatian yang seorang hamba berikan dalam solat dia. Bila seorang hamba benar-benar fokus dalam solat dia, maka pada waktu itu dia akan menarik perhatian Allah, bantuan Allah dan rahmat dan kasih sayang Allah. Malam yaltafit, selagi mana dia tidak hilang tumpuan. Maka ini adalah perintah Allah yang kedua. Perintah Allah yang ketiga, kata Nabi Yahya, wa amarakum bisiyam, Allah memerintahkan kamu untuk berpuasa. Fa inna mathala zalika, maka perumpamaan berpuasa, kamathali rajulin, adalah perumpamaan seperti seorang lelaki, fi isabatin, yang bersama dalam satu kelompok, ma'ahu, bersama dengan lelaki ini, surratun, terdapat kantung, fiha, di dalam kantung kulit tersebut, miskun, terdapat kasturi. Fakulluhum, maka semua manusia, yu'jabu atau yu'jibuhu rihuha, menyukai bau harum kasturi yang ada dalam kantung ini. Namun wa inna rihas saim, sesungguhnya bau orang yang sedang berpuasa lebih disukai di sisi Allah daripada bau kasturi. Itu dahsyatnya kelebihan orang yang berpuasa. Manusia semuanya suka bau wangi, tapi orang yang berpuasa, walaupun zahirnya, walaupun di dunia bau mulut dia adalah tidak wangi, tidak harum, kerana dia tidak makan, dia tidak apa-apa, tapi di sisi Allah itu adalah lebih wangi daripada bau kasturi. Sekadar nak berikan perumpamaan betapa sayangnya Allah kepada orang yang berpuasa, betapa cintanya Allah kepada orang yang berpuasa, betapa dekatnya orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah Allah yang keempat, wa amarakum bisadaqah, dan Allah memerintahkan kamu untuk bersedekah. Fa inna mathala zalika, maka kata Nabi Yahya, perumpamaan sedekah, kamathali rajulin, adalah seperti perumpamaan seorang lelaki, asrahul adu, yang telah ditangkap oleh musuh. Fa awthaqu yadahu ila unuqih, lalu musuh telah mengikat tangannya kepada tengkuk dia, tak boleh buat apa-apa, tak boleh bergerak, tak boleh lari. Wa qaddamu, dan musuh telah membawanya, liyadribu unuqah, untuk dipancung leher dia. Faqala, maka dalam keadaan lehernya nak kena pancung, nyawanya pada waktu itu berada di hujung pedang, lelaki ini berkata, ana afdi, aku sanggup menebus diriku, minkum, daripada kamu, bil qalili wal kathir, dengan semua hartaku sedikit dan banyak. Bil qalili wal kathir, bawah itu maksudnya ai min jami'i mali, aku sanggup tebus hartaku dengan tebus diriku dengan seluruh hartaku. Fafada nafsah, maka lelaki ini telah menebus dirinya, minhum, daripada musuh, dengan seluruh harta dia. Apakah maksud dia? Kalaulah manusia tahu betapa sedekah boleh membebaskan dirinya daripada kemurkaan Allah, daripada azab Allah, daripada siksaan api neraka, nescaya manusia itu akan menyedekahkan semua hartanya. Maka perumpamaan yang diberikan dalam hadis ini nak menerangkan betapa dahsyatnya sedekah, betapa tingginya kelebihan sedekah, yang mana boleh membebaskan manusia itu daripada api neraka.
kita pada waktu itu kita tak nampak nilai sedekah. Sebab itu dalam Al-Quran, ketika mana manusia minta diberi peluang satu ketika untuk dihidup semula, amalan yang manusia itu akan buat dalam surah Al-Munafikun, Allah sebutkan adalah dia akan bersedekah. Yang mana Allah SWT sebut dalam suratul Munafikun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah bagi aku peluang ila ajalin qarib fa asaddaq, supaya aku boleh sedekah kalaulah aku diberi peluang yang kedua. Nak menggambarkan perumpamaan ini dahsyatnya sedekah. Kalaulah manusia itu dia boleh bebaskan dirinya daripada pancongan pedang musuh dengan seluruh harta dia. Sebenarnya kalaulah manusia itu nampak azab siksaan api neraka, dahsyatnya hari kebangkitan, dia akan sanggup memberikan seluruh hartanya untuk sedekah. Kemudian perintah Allah yang kelima, kata Nabi Allah Yahya, wa amarakum an tadhkurullah, dan Allah memerintahkan kamu untuk mengingati Allah. Fa inna mathala dhalika, maka sesungguhnya perumpamaan mengingati Allah adalah seperti perumpamaan seorang lelaki kharajal adu fi atharih, di mana musuh telah keluar untuk mengejarnya. Athari ay ba'dah, musuh keluar menyusulinya, mengejarnya, sira'an dengan segera. Hatta idza ata ala hisnin, sehingga apabila dia datang kepada salah satu kubu hasinin yang kukuh dan kuat, fa ahraza nafsah, lalu dia berjaya menyelamatkan dirinya minhum daripada musuh. Maka apakah perumpamaan zikir? Adalah seperti mana seorang lelaki yang berada dalam kubu yang kuat dan musuh tak dapat mengganggu dia. Maka kata Nabi Yahya, kadzalikal abdu, begitulah seorang hamba, la yuhriz nafsah, dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada syaitan illa bizikrillah, kecuali dengan mengingati Allah. Seperti mana manusia dia akan rasa tenang apabila berada dalam kubu yang dapat melindunginya daripada musuh, maka sebenarnya musuh kita adalah syaitan, dan tidak ada yang boleh menyelamatkan manusia daripada bisikan, gangguan syaitan kecuali zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sabda Nabi SAW, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku juga memerintahkan kamu dengan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, yang Allah telah menyuruhkan aku dengan 5 perkara ini, sabda Nabi. Apakah 5 perkara? As-sam'a, belajar mendengar, mendengar perintah Allah, bukan sekadar mendengar. Wa ta'ah, belajar mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang ketiga, wal jihad, berjihad dan bersusah payah pada agama Allah. Yang keempat, wal hijrah, berhijrah, meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Dan yang kelima, wal jamaah, duduk dalam kelompok, dalam berjemaah. Fa innahu, maka barang siapa yang memilih faraqal jamaah, untuk memisahkan dirinya daripada kelompok majoriti umat Islam, qida shibrin, walaupun kadar 1 jengkal, faqad khala'a, maka dia telah melepaskan ribqatal Islam, ikatan Islam, min unuqih, daripada tengkuknya, illa an yuraji'a, sehinggalah dia kembali. Sebab itu kadang-kala kita nampak banyak orang dia mempunyai pandangan yang terpencil. Pandangan yang terpencil. Dia kalau boleh pada waktu itu nak menentang pandangan yang lain. Maka kadang-kala perlu berhati-hati. Sebab kita nampak banyak para ulama yang terdahulu, walaupun mereka mempunyai pandangan yang terpencil, mereka tidak pernah memisahkan diri mereka daripada ikatan kelompok jemaah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi berikan perumpamaan, syaitan suka kepada orang yang bersendirian, seperti mana serigala dengan mudah
pada waktu itu menerkam dan memakan kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Wa man idda'a, dan barang siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, fa innahu, maka sesungguhnya min jusa jahannam, dia termasuk daripada kelompok penghuni neraka. Jusa bermaksud kelompok. Maka berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, adakah dia termasuk daripada kelompok neraka walaupun dia solat dan berpuasa? Sabda Nabi, wa in salla wa sama, walaupun dia solat dan berpuasa, kalaulah dia mengajak, menyeru kepada seruan jahiliyah, maka dia akan termasuk penghuni neraka. Maka sabda Nabi, fad'u, maka serulah kamu, bida'wallah, dengan seruan Allah, alladhi sammakum, Allah, zat yang telah menamakan kamu dengan al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah, wahai para hamba Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, perawi yang bernama Al-Harith al-Ash'ari, beliau adalah sahabat Nabi dan beliau tidak ada hadis yang lain kecuali hadis ini sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud at-Tayalisi qala hadatsana Aban bin Yazid an Yahya bin Abi Katsir an Zaid bin Sallam an Abi Sallam an Al-Harith al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa, riwayat yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan Abu Sallam perawi namanya adalah Mautur dan sungguh telah meriwayatkan Ali bin Mubarak daripada Yahya bin Abi Katsir. Bab yang keempat berkenaan tentang Nabi memberi perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran dan orang beriman yang tak baca Quran. Nabi beri perumpamaan. Riwayat 2873. Hadis ni kita biasa dengar, yang mana Nabi beri perumpamaan orang tu walaupun beriman, kalaulah dia tak baca Quran, maka tetap ada kekurangan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awana an Qatadah an Anas an Abi Musa al-Ash'ari, daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min, perumpamaan. Maka tajuk kita adalah berkenaan tentang perumpamaan-perumpamaan. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan perumpamaan dan contoh supaya kita mudah faham kepentingan sesuatu perkara tersebut. Maka sabda Nabi perumpamaan orang beriman, alladhi yaqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, kamathalil utrunjah, seperti mana al-utrunjah. Apakah utrunjah? Utrunjah adalah dalam bahasa dia Citrus medica. Apakah Citrus medica? Diterjemahkan sebagai limau susu. Ada yang menterjemahkan sebagai sitrun, iaitu salah satu daripada kelompok buah limau. Citrus medica ataupun limau susu. Itu terjemahan yang dijumpai. Dia bukanlah limau umum, dia adalah salah satu daripada keluarga limau. Maka utrunjah ini apakah kelebihan dia? Kelebihan dia adalah banyak. Imam Ibn Hajar ada menyebut tentang kelebihan dia. Sebab itu pada Sinhara baris yang pertama, maka disebut afdalus thimar. Ianya adalah antara buah yang terbaik, kerana pada waktu itu daripada sudut warnanya, daripada sudut saiz dia, daripada sudut wanginya, daripada sudut rasanya dan lain-lain. Maka Nabi beri perumpamaan seorang yang beriman yang baca Al-Quran adalah seperti buah limau susu. Itu terjemah yang saya jumpa. Rihuha tayyib, baunya sangat wangi dan rasanya sangat manis. Sementara sabda Nabi, perumpamaan orang beriman yang tak baca Al-Quran, kamathalit tamrah, adalah seperti buah tamar. La rihalaha, buah tamar tidak ada bau. Tamar maksudnya kurma yang kering, kurma lama. Wa ta'muha hulwan, namun rasanya manis. Maka ada kekurangan. Walaupun pada waktu itu rasanya manis, tapi tak ada bau, ada kekurangan. Lalu orang beriman yang tidak membaca Al-Quran ada kekurangan. Kemudian yang ketiga sabda Nabi, perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihan, yang mana baunya harum namun rasanya adalah pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tak baca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, yang mana baunya busuk,
dan rasanya pun pahit. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Qatadah, riwayat yang lebih kurang sama. Kemudian Nabi berikan perumpamaan yang lain, riwayat 2784. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal wa ghairu wahid qalu hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang beriman adalah seperti tanaman la tazalur riyah, yang mana angin berterusan meniupnya. Tanaman yang mana angin berterusan meniupnya. Tapi tanaman itu ada hasil dia, ada buah dia, ada manfaat dia, tapi angin berterusan tiup dia. Maka sabda Nabi, begitulah orang beriman. Walaupun dalam hati dia ada iman, wala yazalul mu'min yusibuhu bala. Orang beriman terus menerus Allah akan timpakan dengan ujian. Allah akan timpakan dengan ujian. Namun sabda Nabi, wa mathalul munafiq, perumpamaan orang munafik, kamathali syajarah, adalah pokok seperti pokok al-arzi, pokok sedar. Sedar ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai cedrus. Pokok cedrus, ianya adalah pokok yang tumbuh di pergunungan Himalaya, yang mana dia sangat kukuh dan tinggi. Sedar, S-E-D-A-R, itu terjemahan yang dijumpai. Maka ianya adalah seperti pokok sedar. La tahtazu, sabda Nabi, pokoknya begitu kokoh, ianya tidak bergerak, sehingga akhirnya ianya dipotong kerana tak ada manfaat. Ianya buahnya tak dimakan, ianya pada waktu itu tak ada manfaat, maka akhirnya dipotong. Maka orang beriman, sabda Nabi, terus menerus Allah uji, kerana Allah nak berikan kebaikan melalui ujian. Sementara orang munafik, pada waktu itu Allah tak uji, namun pada waktu itu tanpa sedar, akhirnya bila datangnya kematian, maka sudah tidak lagi diberi peluang untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, riwayat 2875. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa qala hadatsana Ma'nan qala hadatsana Malik bin Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada satu pokok, la yaskutu waraquha, daunnya tidak pernah gugur, dan itu adalah perumpamaan orang beriman. Orang beriman sama macam pokok ni, yang mana pokok ini terlalu banyak manfaat daripadanya. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah tahu pokok ini? Hadithuni mahi, ceritakan kepadaku apakah pokok yang perumpamaannya seperti orang beriman. Maka berkata Abdullah bin Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi, manusia mula menyebut tentang pokok-pokok yang tumbuh di hutan dan padang pasir. Wa waqa'a fi nafsi, dan terlintas di hatiku, ianya adalah pokok kurma. Pokok kurma yang mana semua sudutnya pada waktu itu bermanfaat. Maka sabda Nabi SAW, bila tak ada sahabat memberi jawapan, sabda Nabi, hiya nakhlah, itulah pohon kurma. Fastahyaitu, maka kata Abdullah bin Umar, aku segan dan malu untuk aku memberi jawapan. Maka Abdullah bin Umar berkata, aku telah menceritakan kepada ayahku Umar bin Khattab bahawa terlintas kepada hatiku jawapan, yang itu adalah pohon kurma, namun aku malu nak cakap. Maka berkata Umar bin Khattab, la an takuna qultaha, kalaulah engkau menjawab pertanyaan Nabi, itu adalah lebih aku suka daripada aku mempunyai harta sekian banyak daripada dunia. Kita akan sambung riwayat 2876 jam 10.30 nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.